Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua untuk sesi yang seperti biasa kita buat setiap pagi, sesi bangun. So, bangun untuk sesi pada hari ini, hari Rabu, 15 Januari 2020. Kita masih lagi berada di Shenzhen, China untuk Inner Circle Meeting Titanium Premier. So seperti yang kita dah buat beberapa hari yang lalu, kita memang berada di sini. Kita memang basically live secara langsung setiap hari tanpa henti. Yang seperti anda tengok di belakang saya tu, ada peserta-peserta Titan dekat sini, tengok. So apa khabar? Selamat pagi. Bangun. Anda di grup EFP, support grup EFP, dan bangun. Anda di support close group nak urus bisnes. So first of all, saya nak ucapkan selamat berjaya untuk hari ini. Sebab hari ini kami akan ada banyak sesi-sesi best. Khabar morning Cik Katrun Nada. Sedap nama Aziza Arifin. Good morning. Thank you. So adakah saya nak tanya, adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas? Terima kasih. Kalau jelas, tulis itu jelas. So anda ni nak urus bisnes ni, mana pergi anda ni? So tu diorang tengah buat networking session. Sangat ceria. Orang kata pagi-pagi kita kena ceria. Kita kena energy kita kena up. Energy kita kena paling tinggi sekali. So apa khabar? Sekarang saya nak basically hari ni hari yang keempat. Hari yang keempat saya berada, kami delegasi Richworks berada di Shenzhen, China. Mungkin juga sekarang ni kita semua live secara langsung di beberapa channel. So itu yang menyebabkan tak ada isu, tak ramai masuk sini. Saya okey je. Cuma saya nak anda bantu saya. Kalau semuanya okey, terima kasih Cik Katrun Nada kerana memberitahu yang visual dan juga audio jelas. Terima kasih. Good job. Berikan tepukan kepada anda. Good morning Cik Nur Hafizah. Okey, apa saya nak anda semua tolong saya adalah tolong belanja saya love dengan like banyak-banyak. Belanja love dengan like banyak-banyak. Tekan banyak kali dekat situ, love dan like sebanyak mungkin, so that kita akan boleh go through the session dengan lebih baik. Okey? So tolong belanja saya love dengan like. Cakap orang sebelah, belanja. Okey. So selamat pagi Cik Wani. Terima kasih Cik Wani. Cik Wani lah sebenarnya. Okey. So kita seperti saya bagi tahu, saya hari keempat, tapi hari ini adalah hari yang kedua untuk Inner Circle Meeting secara rasmi. Yang mana hari ini kita akan buat beberapa trip, insyaAllah, jika dipermudahkan, trip-trip ke beberapa tempat yang menarik di Shenzhen. Dan salah satunya kita akan pergi ke, insyaAllah, kalau diberi peluang, diberi kesempatan, kita akan pergi ke kampus Huawei. Siapa pakai phone Huawei kat sini? Siapa pakai phone Huawei? Tolong bagi tahu yang kita akan pergi ke kampus dia, insyaAllah. Tengok hari ni macam mana. So tuan-tuan dan puan-puan, so terima kasih Puan Umu Husin kerana bagi tahu suara dengan jelas. Terima kasih. So hari ni kita akan live secara singkat saja. Saya just share saya akan share something yang bermanfaat, melibatkan sesuatu tentang travelling yang saya rasa dia sangat-sangat penting, yang saya rasa dia akan memberi manfaat kepada ramai orang. So adakah anda ready untuk sesi hari ini? Tulis itu ready. Tulis ready. Siapa yang ready angkat tangan, say I. Terima kasih kepada Cik Umu Husin, Puan Umu Husin yang selalu tonton saya. Ejen Green Matrix ni, tak silap saya, betul? Okay, salam. Saya pakai Huawei. Okay, terima kasih Cik Nodi Ibrahim pakai Huawei. Ada juga orang pakai Huawei pagi ni. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Umu Husin tadi. Okay, salam juga dekat suami. Siapa nama suami? Saya lupa dah nama suami. Hari tu ingat sebab pernah jumpa masa live sesi Zoom. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, especially anda di support group EFP, kita dah hampir sebulan bertemu di EFP. Saya harap ramai orang ramai di kalangan anda dah settlekan banyak benda, especially dah ada tabiat, dah ada habit yang bagus, iaitu pagi-pagi benda pertama anda buat adalah check balance account pukul 9. So sekarang dah pukul 9 lebih. So adakah anda dah semak balance account anda hari ni? Kalau belum, habis saja live ni, jangan lupa benda pertama anda kena buat adalah semak anda punya live.
semak anda punya life, semak anda punya balance. Itu benda pertama yang anda perlu buat. So tengok ramai kat situ, kita ada tadi Tuan Hasbullah, Tuan Fidaus, Tuan Sufian. Mereka ni semua adalah Titanium Premier. Nampak tak belakang? Nampak? Titanium Premier kat belakang. Kita kejap lagi kita akan pergi trip naik bas. So kita akan pergi trip naik bas. Kita akan round Shenzhen untuk hari ni. So tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya nak share topik yang sangat ringkas. Topik yang saya rasa walaupun ringkas, tapi dia sangat-sangat penting. Dan saya sangat-sangat mahukan tumpuan penuh anda. Boleh? Okey. First of all, saya nak anda tulis itu ready. Tulis ready untuk kita run the session. So topik pada kali ini adalah kita nak faham adakah perlu anda simpan resit. Alhamdulillah tuan nak saya dah outsource Aisyah. Sebelum ni Rashidah guru CSR sangat pening kepala. Yes. So jangan pening-pening kepala sangat. Cik Katrunada. Terima kasih Puan Umu Husin. Nama suami Said Sulaiman. Yes, Tuan Said Sulaiman. Saya pernah jumpa dia. Nampak dalam live lah, sesi live. Dr. Madiana, apa khabar doktor? Selamat pagi. Okey. Untuk sesi hari ni, apa yang saya nak share pada hari ni adalah dua sebab. Sebab dia adalah kenapa kena simpan resit bila kita pergi travel. Okay, kenapa kena simpan resit bila kita pergi travel? Sebab ramai orang travel ke luar negeri, tak kisahlah. Bila you travel, anda adalah travel most of the time, anda travel untuk tujuan bisnes, untuk tujuan perniagaan. So bila anda travel, ada perbelanjaan tu sebenarnya dibenarkan untuk tolakkan cukai. Maksudnya perbelanjaan yang kalau anda tak claim, anda tak contoh anda travel untuk terbang, untuk anda makan, untuk anda pergi kelas. So kena simpan resit bila anda travel. Sebab resit ni perlu disimpan, sebab resit ni boleh digunakan untuk claim balik perbelanjaan perniagaan tu. So benda pertama anda kena buat adalah sebab pertama kenapa kena simpan. Siapa nak tahu say I? Tulis itu satu sebab pertama. Okey. Sebab yang pertama kenapa kena simpan adalah anda simpan resit ni, tujuan dia adalah untuk anda merekod perakaunan, rekod untuk anda faham yang anda kena tahu. Yang rekod ni, resit ni kena bagi kepada accountant anda ataupun orang siapa-siapa yang sama ada in-house ataupun outsource. Accountant ni akan gunakan resit ni untuk rekod perbelanjaan. Nak tahu anda pergi mana, nak tahu anda gunakan duit ni untuk apa. So rekod resit ni sangat-sangat penting. Cakap orang sebelah, sangat penting. Kalau anda tak simpan resit ni, dia akan jadi isu yang mana tak boleh ingat pun belanja bila. Lain lagi masa tengah travel. So ini yang penting je, kenapa anda kena simpan resit ni. Saya akan ceritakan, tunggu sampai live habis ni. Sekejap je sesi ni, sebab kita akan bergerak sekejap lagi untuk ke kampus beberapa tempat di Shenzhen ni. Tapi apa saya nak bagi tahu, saya akan bagi tahu kaedah yang bagus untuk anda simpan resit ni. Okey, boleh tunggu sekejap Okey. Bila kita cerita pasal sebab kedua, sebab pertama adalah untuk buat akaun. Sebab kedua tuan-tuan dan puan-puan yang paling penting sekali. Okey, nombor 2, tulis itu 2. Tulis itu 2. Okey, sebab yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sebab yang kedua adalah anda perlu simpan resit itu sebagai bukti. Bukti yang perlu dikemukakan kepada pihak yang akan audit anda. Apa contoh mereka yang akan audit? Of course, kita tahu LHDN. Kita tahu mungkin custom. Kita mungkin tahu auditor. Tapi nama pertama yang anda tengok tadi adalah LHDN, lembaga. So, lembaga hasil dalam negeri, mereka nak tahu, nak tengok resit tu sendiri, resit tu guna untuk perbelanjaan apa. So, perlu simpan resit-resit ni. LHDN nak tengok, sebab LHDN kalau dia argue anda gunakan perbelanjaan ni untuk apa, mereka akan argue. Okey, kalau ada resit ni mereka tahu, okey, guna resit ni untuk apa, perbelanjaan ni digunakan untuk apa. So kena simpan segala macam resit kalau anda travel, especially kalau anda travel untuk tujuan perniagaan. Okey, tujuan perniagaan. Kalau travel untuk pelancong, adakah patut simpan? Mungkin patut simpan sebagai untuk rujukan anda sendiri. Rujukan anda sendiri bila travel. Kalau untuk
personal untuk melancong, boleh simpan juga. Tak ada situasi, tak ada isu. Cakap orang sebelah, no issue. Cakap orang sebelah, simpan je. Simpan je receipt. Sebab receipt ni perlu disimpan supaya kita boleh tahu kita belanja untuk apa. Okay, so siapa rasa dia belajar sesuatu, angkat tangan. Dua benda ni, siapa rasa belajar sesuatu? Angkat tangan, say I. Ataupun tulis itu, belajar sesuatu. Ataupun lagi bagus, tulis point. Point pertama saya repeat balik, kenapa kena simpan receipt. Okay. Point pertama adalah untuk bantu pihak yang nak buat rekod pada akauntan, nak tahu duit keluar, rekod duit keluar tu. Itu point pertama. Point kedua adalah sebagai bukti perbelanjaan anda jika anda diaudit oleh LHDN. Itu nombor satu. Tapi basically kalau anda run Senian Berhad, anda adalah director Senian Berhad, anda adalah pemilik syarikat Senian Berhad, anda adalah pekerja syarikat Senian Berhad, anda perlu simpan receipt untuk tujuan audit. Untuk tujuan audit. So satu untuk tujuan account, satu tujuan audit. Account ni daripada pihak audit ni daripada pihak luar lah. Account biasanya untuk pihak dalam. Okey. Simpan je receipt. Okey. So mari sini. Siapa nak tahu? Saya ajar cara paling mudah untuk simpan receipt. Siapa nak tahu, angkat tangan, say I. Okey, saya nak ajar kaedah paling mudah untuk simpan receipt. Sangat-sangat mudah, tidak perlukan. Kalau receipt makan penginapan time travel perlu juga ke tuan? Yes, simpan. Cik Katrun ada, simpan. Especially kalau you travel untuk tujuan perniagaan. Yes, tolong simpan. Sebab itu adalah sebahagian daripada masa you travel. Boleh, kalau makan penginapan boleh dibenarkan. Okey. Ni, nampak ni? Ni ada bag. So, kalau receipt, contoh, anda ada pegang duit. Okey, receipt ni selalu bersepah-sepah. Masuk dalam kocik lah, masuk dekat letak dekat mana-mana, letak dekat beg lah. So apa saya nak anda buat, tuan-tuan dan puan-puan, bawa satu beg kecil macam ni pun boleh, besar pun boleh. Janji dia dalam satu beg. Nampak ni, ini beg So bawa dalam satu beg. Selamat pagi Cik Ain Hamid. Okey, bawa satu beg. Beg ni letak semua receipt dalam ni. Letak semua receipt dalam ni. Adakah anda perlu bersusah payah masa travel nak kira-kira? Tak perlu susah payah sangat. Anda dah agak-agak dah kira guna berapa ringgit atau berapa currency bila travel. Contoh macam kami sekarang travel dekat China, so kita pakai yuan ataupun renminbi. Panggil yuan lah sini, yuan. So dah tahu dah receipt kita belanja tu masuk dalam ni. Macam saya travel, so saya kadang-kadang kena jaga sedikit float. So saya ambil receipt tu, saya masuk dalam bag. Saya ada receipt, bag receipt dah. Saya simpan dah siap-siap. So nanti balik Malaysia, kalau nanti nak reconcile balik, nak claim kepada finance department, saya ada receipt tu dalam satu bag ni. Okey. Okey ke tak okey ni? Setakat ni okey ke tak? So mudah ke tak mudah? Mudah saja. Yang penting kena bawa bag. Macam siapa yang pernah pergi kelas siapa yang dah pernah pergi kelas EFP, inilah magic bag anda. Ni magic bag. So pastikan kalau anda travel, anda mesti simpan magic bag. Kena bawa magic bag. Cakap orang sebelah, mana magic bag kau? Mana magic bag kau? Pergi tanya orang sebelah, where's your magic bag? So ini magic bag. Kalau anda travel, mesti bawa magic bag. Okay, simpan dalam bag je. Kertas tu tak payah nak. Kadang-kadang anda suka simpan dalam bag lah, campak dalam pouch bag, main simpan je. Tak nak. Kita nak anda ada satu bag khas, satu magic bag. Kalau travel, simpan dalam magic bag ni je. So siapa yang punya idea ajar ni? Of course yang ajar ni adalah seksi accountant lah, Tuan Haji Jerry. Kalau macam dia selalu travel dengan Dr. Azizan dulu, masa mula-mula masuk Richok dulu, dia pastikan dia ada bawa satu magic bag. Magic bag ni lah dia gunakan untuk masukkan semua receipt. So bila balik, dia bawa, dia bagi je, dia baling je buku. Dia bukan baling lah, dia pass saja bag ni kepada saya untuk saya rekodkan perbelanjaan director masa pergi travel. So mudah ke tak mudah? Sangat-sangat mudah. Cakap orang sebelah, senang gila. Hashtag senang gila. Okay, siapa belajar sesuatu, belajar banyak, betul? Itulah lesson kita pada hari ini. Yang mana saya rasa sangat mudah, sangat bermanfaat. Sebab memang kena simpan receipt. Tapi kadang-kadang orang rasa macam susah nak simpan sebab tak tahu kaedah dia. Dan hari ini saya ajar kenapa kena simpan receipt. Kalau sebut perkataan lembaga tu, you dah takut dah. Sebut perkataan audit, account semua dah macam gerun. So might as well buat. Dan macam mana nak buat? Bawalah magic bag. Magic bag travel ni tak perlu besar pun, janji boleh masuk kertas.
masukkan dalam ni dan travel lah dengan gembira, travel lah dengan fokus, dan boleh buat, kalau anda travel untuk kerja, anda boleh fokus kerja. Kalau anda travel untuk melancong, anda boleh fokus untuk melancong. Dan saya seriously rasa ini sangat-sangat bermanfaat dan anda boleh buat pun, tak ada isu. Okey? So itu saja untuk kali ini tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni pendek je sebab seperti yang saya maklumkan tadi, kami masih berada di Shenzhen, China. Nampak belakang tu? Actually kat situ ada Dr. Azizan. Saya tunjuk sikit dekat EFP punya group ni. Ni Dr. Azizan. Kalau dekat nak urus bisnes, tu Dr. Azizan yang pakai topi hitam tu. So kat belakang tu ada doktor. Siapa nampak doktor? Tulis situ, siapa nampak doktor? Nampak Dr. Azizan. Nampak DAO, tulis situ. Nampak Dr. Azizan. Tu Dr. Azizan. Dia tengah konsult untuk Premier. So kami memang sedang berada di ICM Premier di Shenzhen. Dan saya harap anda terinspirasi lah. Mungkin satu hari nanti kalau ada rezeki, anda mungkin salah seorang di kalangan mereka yang sedang duduk dekat dengan Dr. Azizan sekarang. Ni semua, sebab jangan risau, mereka ni semua kadang-kadang start macam anda juga. Dulu-dulu kelas datang kelas basic. Mereka dulu bermula dari kosong, dari 0 to million orang kata. Kita ada program tu. So mereka semua mula macam anda je. Tak ada pun tiba-tiba terus dah up dah. Ada lah, of course ada yang dah up terus. Tapi dia okey, Alhamdulillah. Tapi ada juga yang bermula dari kosong, macam anda juga. So anda jangan rasa down, rasa terpinggir. InsyaAllah kalau anda trust the process, teruskan belajar dengan kami di Richworks, InsyaAllah kami boleh bantu anda, support anda untuk capai peringkat ni. So Dr. Madiana, InsyaAllah kirim salam dekat Dr. Roket. So InsyaAllah anda mungkin salah seorang daripada mereka yang akan berada di kalangan duduk dekat dengan Dr. Azizan. Terima kasih Cik Nafami, terima kasih Puan Umu Hussein, nampak okay. So itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada mereka yang sentiasa setia menonton saya secara live. So belakang saya ni ada Tuan Rats, dia pun tengah buat live juga. Itu kita ada Puan Azwani. So kita ada nampak tadi Jerry, tu baju pink tu Jerry. Siapa nampak Jerry? Tulis situ nampak Jerry. So itu saja, saya akan bergerak sebentar lagi untuk berjalan-jalan untuk hari ini. Kita akan update anda, so anda boleh follow kita punya perkembangan yang kita akan live. Saya pun akan live di page saya, Nasrul Hadi Syukran. Boleh tonton live saya. Malam tadi saya ada live dengan owner Husmat, Puan Husnul Lida dan juga Tuan Salimin malam tadi. So ini sesi bangun, ni sesi bangun. So esok kita akan continue lagi sesi bangun ni. Tapi sepanjang hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan live di semua channel Richworks. So saya harap anda kekal sedia untuk tonton live pada banyak sesi ni. Dan saya harap sesi hari ini saya cerita pasal receipt ni bermanfaat untuk anda semua. Okey? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih. Take care, kita jumpa lagi hari esok untuk sesi bangun dan sesi-sesi lain untuk sepanjang hari ini. Okay, thank you, take care. Assalamualaikum.